Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam biasa tuan-tuan, straight to the point saja. Tapi sebelum tu saya sukalah merayu kalau ada yang sudi subscribe, tekan itu tombol loceng dalam supaya kita punya channel boleh berkembang. Jadi kalau channel kita boleh berkembang, dia punya paparan dalam YouTube akan diutamakan. Jadi banyak orang yang boleh menonton. Bila banyak orang boleh menonton, kita punya message boleh disebarkan. Sebab kita punya channel ini channel yang positif tuan-tuan. Channel yang positif, yang membawa perubahan, membawa kefahaman, dan menghindarkan sebarang hal-hal yang membawa kepada perselisihan. Nah, jadi tuan-tuan, malam ni tadi sebelum saya masuk kerja, saya telepon kawan lama saya. Kawan lama saya masa di kampung dululah. Dia seorang nelayan. Saya tanya dia, apa kabar bro? Dia cakap, Bagus, tapi susah hati. Saya tanya dia kenapa susah hati. Faham sajalah dulu, dia cakap. Sebelum parti warisan pemerintah, pernah pemerintah yang terdahulu mengeluarkan larangan bot-bot kecil, bot-bot kecil nelayan yang berada di pantai barat Sabah daripada pergi ke laut. Nah, jadi kami takut, dia bilang, sekarang warisan bukan lagi parti pemerintah. Kami takut larangan itu nanti dikuatkuasakan semula, kan? Jadi kita berdoa sajalah. Saya bilang, dia pun bilang, kita berdoalah kerajaan yang baru tidak mengubah peraturan yang parti warisan sudah laksanakan pada masa itu. Karena pada tahun 2014 atau 2015 begitu, terdapat satu peraturan yang menghalang nelayan-nelayan yang menggunakan bot-bot bersaiz kecil daripada pergi ke laut. Salah satu sebab dia, bukan alasannya, salah satu sebab dia takut ini bot kecil kalau ada ngam-ngam time ombak dia terbalik, dia bilang. Jadi untuk keselamatan diorang lah. Itu kita tidak boleh berprasangka buruk lah sama kerajaan waktu itu, kan. Lepas tu dia bilang, bot-bot kecil yang ada di pesisir pantai barat Sabah ini, diorang ni suka melakukan dua jenayah, yaitu satu, pakai bom ikan. Kedua, diorang pakai cyanida sodium untuk memabukkan ikan. Itu pertimbangan yang kerajaan pada masa itu buat untuk menghalang diorang dari pergi ke laut. Tapi realitinya, nelayan-nelayan ini nelayan kecil, kan? Diorang bilang diorang tidak ada pakai sodium ataupun tidak ada pakai bom ikan. Sebab pasaran diorang untuk orang-orang di kampung diorang saja. Jadi diorang ini sebenarnya pergi ke laut dengan 3 kaedah penangkapan ikan diorang. Ada yang memancing. Diorang ada bukti diorang pakai umpan pumpun. Diorang pergi memancing. Diorang memang ada bakat memancing. Itu satu. Kedua, ada yang menggunakan kemahiran menyelam sambil memanah. Kan ini kita boleh lihat itu ikan, dia punya badan ada tusukan panah. Yang ketiga, diorang pergi laut, diorang mau cek diorang punya bubu. Kalau ada isi itu bubu, itu tangkul diorang tu ada isi, diorang ambil. Ada juga yang tiada bubu tapi dia pakai mungsud atau kelong. Jadi inilah kaedah-kaedah yang diorang pakai. Jadi salah satu permintaan diorang pada kerajaan waktu itu, jangan terus menerus halang diorang pergi laut. Kalau betul ada tuduhan diorang melakukan jenayah tu, cara terbaik adalah pihak APMM atau Jabatan Laut atau Polis Marine boleh buat sekatan di pintu keluar diorang sebelum pergi laut. Boleh bagi satu checklist, cek diorang ada bawa barang-barang terlarang atau tidak. Kalau tidak, izinkan diorang ke laut. Itu satu. Kedua, kalau untuk menghindarkan diorang daripada tenggelam kah, karam kah, itu kan kita boleh cek cuaca. Kalau cuaca tidak bagus, bolehlah pihak APMM, Jabatan Laut, Polis Marine atau pihak-pihak berkaitan menghalang diorang. Sebab kawasan yang dimaksudkan ini sebenarnya bermula daripada Pantai Numbak di bahagian utara di dekat Likas sana sampai ke Kampung Gusi di Kinarut. Kawasan-kawasan ini dilarang. Di Kudat pun pernah ada larangan, tapi itu saya kurang pasti. Di Sandakan pun saya dengar ada, tapi yang kita bicarakan ni apa yang kita tahu saja lah di pantai barat Sabah. Jadi diorang akur. Diorang akur pada masa itu, tidak apalah diorang bilang. Kalau kerajaan sudah buat begitu, apa yang kita boleh buat? Lagipun kalau diorang pergi laut, berjumpa dengan APMM, diorang takut untuk bersoal jawab. Ini pihak berwajib, kita tidak boleh lawan. Itu yang nelayan-nelayan kecil. Nelayan kecil ini bilang. Lagipun diorang tidak ada persatuan. Diorang cuma nelayan kecil. Jadi pada masa itu apa yang terjadi adalah diorang kehilangan mata pencarian diorang. Anak-anak diorang pergi sekolah,
Terpaksa ada yang berhenti sekolah, pergi kerja kedai kopi di KK untuk menyara kehidupan. Bapak tak boleh pergi laut. Lepas itu kalau orang tua diorang ni pula minta pekerjaan dengan kapal-kapal nelayan besar macam kapal Tung Yeyen itu kan, kapal tarik udang, tidak dapat. Sebab kapal tarik udang biasanya list pekerja diorang daripada nakoda, juru batu, serang diorang itu semua kebanyakannya nelayan yang diambil daripada Bulukumba di Indonesia. Diorang ada pelesenan diorang. Jadi nelayan tidak dapat bantu. Safma, kita tahu Safma bukan tidak boleh bantu, tapi Safma lebih kepada pemasaran. Nama pun Sabah Fish Marketing. Jadi macam tidak ada solution. Diorang tidak ada secara lain berdoa sajalah. Jadi apabila parti warisan pemerintah, tengok saya bukan puji-puji tapi ini kenyataan. Apabila parti warisan pemerintah, diorang walaupun diorang tidak orang tengah ke apa, diorang terus jumpa YB, terus YB warisan ajukan hal ini kepada CM, Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal, dan setelah melihat hujah kedua belah pihak, dia bilang okey, tidak ada halangan. Dan terbukti selama 2 tahun diorang pergi laut, alhamdulillah tidak ada kes bom ikan, tidak ada kes kapal tenggelam, tidak ada kes sujum. Okey. Lagipun rupa-rupanya pada masa larangan sedang berlaku, yang diorang pelik, ada nelayan-nelayan tertentu yang pakai bot kecil juga dari kampung-kampung tertentu boleh pula pergi laut. Jangan ambil hati, kita kasih contoh, kita kasih nama sajalah. Nelayan dari Mengkabung boleh pergi laut. Nelayan dari kampung Pimping di Membakut boleh pergi laut. Tapi diorang tidak boleh pergi laut. Itu yang diorang hairan. Kenapa ada macam double standard. Kebetulan pula Mengkabung ini di kawasan masa itu belum ada Pantai Dalit. Masa itu Dun Sulaman. Kan, jadi macam ada sesuatu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya bikin video ini adalah pertama, untuk mendoakan dan merayu kepada pihak kerajaan yang baru, tidak payahlah ubah balik peraturan yang menyekat nelayan-nelayan kecil ini dari pergi laut. Kita minta jasa baik kerajaan baru, kita tahu kerajaan baru prihatin, insyaAllah. Beri mereka kelonggaran. Kalaupun kerajaan mengawasi pergerakan diorang, boleh diawasi. Sebelum diorang pergi laut, boleh cek diorang punya bot, diorang punya kapal, apa yang ada. Kalau ada barang terlarang, boleh halang. Jangan sama sekali terus blok diorang punya rezeki. Itu kurang wajar, ya. Kedua, video ini membuktikan betapa cepatnya parti warisan bikin kerja. Ya, bukan diorang buat kerja terburu-buru, diorang pun kaji juga. Tapi betapa cepatnya, dan yang paling menarik adalah nelayan-nelayan kecil ini tanpa orang tengah yang bersuara, diorang direct bersuara, suara diorang kena layan. Suara diorang kena layan terus. Jadi beginilah tuan-tuan dan puan-puan, ya, perbezaan antara parti yang terdahulu dengan parti warisan. Dan kita berdoa mudah-mudahan parti yang baru memerintah, gabungan rakyat Sabah, prihatin jugalah sama nasib rakyat kecil macam ini. Okey ya, kepada nelayan-nelayan sahabat-sahabat saya, nelayan-nelayan yang ada di Sabah, semangatlah. Berdoa sajalah, rezeki kamu murah insya-Allah. Dan jangan melakukan elemen-elemen jenayah yang dilarang oleh pihak-pihak berkenaan seperti Jabatan Laut, Maritim Malaysia, Polis Marin. Ikut siapa yang diorang arahkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.